Masih dalam MH Malaysia hari ini dalam segmen Soal Wang buat tebal kalinya, di mana setiap hari Jumaat bermula hari ini kami akan bawakan segmen Soal Wang untuk anda, bicara tentang isu ekonomi dan kewangan, memberi manfaat dan juga info kepada rakyat. Dan ia merangkumi spektrum yang luas dan berbeza, merangkumi aspek tentang harga juga inflasi, berkaitan dengan pinjaman dan perbankan, kad kredit, juga tentang kadar faedah, juga merangkumi pasaran saham, tentang belanjawan, juga dasar fiskal negara dan isu-isu lain yang merangkumi dalam literasi ataupun celik kewangan untuk membantu anda faham satu isu yang lebih mendalam dan lebih lanjut lagi. Jadi kalau anda ada titipan sebarang soalan cadangan, gunakan hashtag Soal Wang di segenap platform yang kami miliki di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Baiklah, untuk permulaan ini kita nak bawakan kepada anda bagaimana 1 Julai inilah satu tarikh yang penting untuk kita ketahui bagaimana berlaku perubahan dalam harga yang terdapat pada banyak komoditi yang terdapat di pasaran. Namun sebab itu, ini yang menjadi persoalan juga tentang SST. Apa yang berubah? Saksikan sikit laporannya. Kerajaan melanjut pengecualian cukai jualan 100% ke atas kenderaan CKD dan 50% untuk kenderaan CBU selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022. Pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi tempahan kenderaan baharu telah pun berakhir pada 30 Jun semalam. Sejak pengecualian itu diperkenalkan, lebih 860,000 unit kenderaan telah terjual dan pengecualian cukai berjumlah 4.7 bilion ringgit telah dimanfaatkan oleh rakyat. Sebelum ini, bakal pembeli yang membuat tempahan kenderaan berkemungkinan besar hanya akan menerima kenderaan selepas tempoh bebas cukai ini tamat. Susulan itu, pembatalan tempahan kenderaan dijangka meningkat bermula Julai ini. Harga kenderaan juga dianggarkan akan terus meningkat ekoran peningkatan kos logistik, penghantaran dan isu kekurangan chip komputer yang masih berlaku sehingga kini. Itu sedikit tentang pemasuhan SST dan impaknya kepada industri kereta yang telah pun anda saksikan tadi. Dan kita nak hari ini berbincang tentang impak bagi harga utama, terutama harga sila ayam dan subsidi minyak, dan apakah implikasinya kepada kepenggunaan. Dan bersama dengan Tuan Azman Adam selaku pengarah penguatkuasa Kabinet HDP. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita sedia bahawa berakhirnya Jun bermaksud berlaku pelbagai perubahan yang melibatkan landscape pada harga yang terdapat di Malaysia, terutama yang menjadi perkara penting pada pengguna ayam dan juga minyak. Jadi sebelum itu kita berbincang, mungkin dapat diperincikan mengapa Julai ini, 1 Julai dipilih sebagai permulaan baru untuk perubahan ini, Tuan. Okey, terima kasih Ahmad Syahir. Sebenarnya dalam konteks subsidi, kerajaan tidak menghapuskan sepenuhnya lah subsidi ini. Kalau kita tengok dalam konteks ayam, sebelum ini memang tak pernah pun kerajaan memberikan subsidi untuk ayam. Cuma bermula daripada 5 Februari apabila kita dapati kos penghasilan ayam ini sangat tinggi, kerajaan telah memutuskan untuk terus mengekalkan harga ayam di pasaran dengan harga RM8.90 ketika itu. Dengan diberikan subsidi kepada peternak untuk membolehkan rakyat menikmati harga yang lebih rendah di pasaran. Jadi proses ini berterusan sehinggalah kita dapati hari ke hari kos untuk penghasilan ayam ini makin meningkat dan kerajaan terpaksa membelanjakan satu jumlah yang sangat besar. Dan oleh sebab itulah apabila kita mulai 1 Julai ini kita telah mengubah sedikit harga ayam ini kepada RM9.40. Itu harga yang kita kira masih lagi menasabah dan boleh diperolehi oleh rakyat. Dan perkara ini ditampung pula dengan bantuan daripada kerajaan untuk golongan-golongan yang disasarkan. Jadi berkaitan dengan minyak masak, pengampungan harga untuk minyak masak botol ini telah dibuat dengan memikirkan situasi yang sama juga. Minyak masak botol ni sebenarnya kita mula untuk memberikan subsidi kepada pengguna pada tahun lepas, pada 1 Ogos 2021 apabila kita dapati kenaikan harga CPO melonjak begitu tinggi. Dan sekiranya kerajaan tidak membuat kawalan, dia boleh mencecah harga yang sangat tinggi dan ketika itu negara masih lagi dalam tempoh pandemik. Oleh sebab itu, kerajaan telah memutuskan untuk membuat kawalan dan juga memberi subsidi terhadap harga minyak sawit tulen di pasaran. Dia bermula daripada minyak 1 kg, 2 kg, 3 dan 5 kg dengan harga yang ditentukan dengan disubsidikan oleh kerajaan. Jadi dalam masa sama kita kena ingat juga bahawa bukan ayam
bukan telur dan bukan minyak masak saja yang diberikan subsidi. Tapi minyak masak paket yang 60,000 metrik tan sebulan terus diberikan subsidi oleh kerajaan. Kita juga masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk petrol, diesel, LPG dan sebagainya. Ya, jadi bermaksud kita betul-betul kena rujuk ya apa mungkin perubahan yang berlaku dan juga melihat tanpa berselindung sebalik isu-isu yang mungkin ada artikel yang viral tapi tak benar. Dan kita tengok sikit mungkin beberapa slide yang menunjukkan bahawa ada biasalah dalam kita bimbang-bimbang ni kalau ada yang viral kita rasa macam takut ini ya sebab takut ia hanyalah palsu dan juga tidak betul. Jadi melihat kepada carta yang terdapat di skrin ini, mungkin tuan dapat ulas sama ada ianya betul ataupun tidak atau macam mana? Jadi berkaitan dengan harga minyak sawit botol ini, sebenarnya minyak sawit ini ditentukan sepenuhnya oleh kedudukan harga CPO. Kalau kita tengok untuk harga CPO kita ni, harga tertinggi yang pernah dicatatkan kalau tak silap saya adalah melebihi RM8,000 untuk 1 metrik tan. Dan pada semalam harga CPO kita berlega di harga lebih kurang 5,150 untuk 1 metrik tan. Jadi untuk konteks minyak masak botol ni sebenarnya dia terbahagi pada dua lah. Satu minyak sawit botol yang tulen yang mana harganya lebih rendah dan dahulunya pernah dikawal oleh kerajaan bermula daripada 1 Ogos sehinggalah berakhir pada 30 Jun. Dan satu lagi minyak sawit sebatian. Yang mana minyak sawit sebatian ni adalah minyak sawit yang ditambah baik dengan pelbagai campuran seperti contohnya soya, jagung dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan berlakunya perubahan harga tersebut. Jadi harga ni sebenarnya ditentukan oleh harga CPO. Ataupun harga minyak sawit mentah yang diniagakan secara pasaran komoditi. Jadi di luar sana saya rasa kita kena faham bahawa kita ada label-label pada setiap botol tersebut. Jadi dekat situ kita boleh tengok sama ada minyak sawit ini adalah minyak sawit tulen ataupun minyak sawit sebatian. Ada spesifikasi berbeza Ada spesifikasi yang berbeza. Sebelum saya sama berbincang dengan tuan, kita nak dengarkan apa mungkin rungutan pembeli yang mungkin terkesan dengan perubahan harga ini atau apa saja yang ingin diluahkan, kita dengarkan bersama. Terkejut sebab sebelum 1 Julai itu pun harga barang dah mula naik, tapi bila kerajaan umumkan tak ada lagi subsidi, macam boleh expect lepas ni mesti harga barang dan makanan lagi naik. Kalau pakaian harga naik kita mungkin tak rasa sangat, tapi bila makanan asas yang naik memang kita terasa sebab makanan tu kita makan setiap hari. Ayam lah terutamanya yang mengalami kenaikan harga yang mendadak. Macam yang dah diumumkan oleh pihak kerajaan, untuk harga ayam dah diletakkan sebanyak RM9.40 harga siling dia sekilogram. Saya harap tak mengalami kenaikan lagi lah. Bagi saya, kalau satu barang harga, satu barang dah naik, menyebabkan semua barang naik. Contoh, kita bagi contoh sekarang isu pasal harga ayam yang sedang naik. So bukan saja ayam yang naik, semua barang yang naik. Ada kicap naik, gula pun naik, kan, minyak pun naik. Ramai yang terkesan, bukannya golongan B40 je, golongan M40 pun ada yang terkesan kan. Jadi mungkin walaupun benda ni tak dapat dielak, harap kerajaan boleh bincang untuk selesaikan masalah. Rasa marah tu mestilah sebab kita pun perbelanjaan makin meningkat dan pendapatan berkurang. So kita punya planning untuk financial tu makin lari sebab apa yang kita planning tu tidak menjadi. So agak kecewa lah. Mestilah dikawal. Kalau tidak harga naik-naik, keadaan masih lagi macam itu juga. Yang saya kata tadi, gaji tak naik, kos pun meningkat, pendapatan orang berniaga pun tak ada begitu baik. Jadi mestilah maintainlah subsidi itu, ya. Baik, tuan-tuan, antara luahan daripada pengguna dan tuan, kita melihat bila mana berlaku perubahan harga ini, ia memberi kita bimbang ada berlaku kesan perantaian ya kepada ekosistem yang lain, mungkin naik di sini dan dia berantai-rantai. Jadi macam mana memberikan kawalan supaya ianya tidak diberlepasi oleh segala pihak, supaya pengguna tidak menjadi mangsa. Ya. Okey, terima kasih Tuan Fitri. Yang pertama, saya rasa semua pihak kena memainkan peranan masing-masing. Kita sangat mengalu-alukanlah maklumat-maklumat ataupun aduan-aduan daripada orang ramai.
sekiranya ada pihak-pihak yang kita dapati dengan sengaja memanipulasi harga, ada juga yang mengambil tindakan menyorok barang dan sebagainya sebagai contoh, perkara tersebut perlu dimaklumkan terus kepada pihak kami. Kami memang dapat kadang-kadang daripada media sosial dan sebagainya, tapi maklumat yang kami dapati di media sosial, luahan-luahan pengguna ni kadang-kadang mereka tidak menyatakan dengan tepat barang apa, lokasi apa dan sebagainya. Jadi ini menyukarkan kami untuk membuat tindakan penguasaan. Kita nak cari satu kedai tapi kita terpaksa membuat pemeriksaan ke atas 30-40 kedai nak cari. Jadi itu akan memberi kesan kepada tugas-tugas penguasaan. Jadi kalau ada aduan yang spesifik, insya-Allah kami akan jalankan siasatan secepat mungkin. Pada tahun ini saja kita telah terima sehingga semalam pukul 12.30 malam tadi kita dah terima 13,282 aduan daripada orang ramai, dan daripada tersebut telah menghasilkan sebanyak 6,456 kes. Maksudnya apa? Maksudnya setiap aduan jika diberikan dengan tepat kepada kita, lengkap, memudahkan kami membuat tindakan. Majoriti kesnya berkaitan dengan apa? Majoriti kes yang berkaitan dengan harga, bekalan, dan juga yang pertama sekali sekarang ni adalah berkaitan dengan transaksi online. Dari segi koordinasi antara kementerian dan agensi bagaimana untuk selaraskan? Kita memang akan terus memperkukuhkan kerjasama erat kita dengan agensi-agensi penguasaan yang lain. Sebab kita dekat bahagian penguasa KPHP, kita cuma ada lebih kurang 2,200 pegawai saja yang setakat ini memang telah memberikan komitmen yang sepenuhnya terhadap tugas-tugas penguasaan. Dan pada tahun ini saja kita telah membuat pemeriksaan hampir to be exact 489,739 premis kita buat sehingga tengah malam tadi. Jadi pemeriksaan, aduan, tugas-tugas risikan dan sebagainya, kalau ditambah dengan kerjasama yang baik daripada agensi kerajaan dan juga pihak pengguna, saya rasa insya-Allah sebahagian daripada masalah rakyat ini dapat kita atasi dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Dan kita nanti nak tengok bagaimana jadual tentang harga ayam dan telur, tapi sebelum itu ada luahan ataupun komen daripada pihak peniaga juga yang barangkali terkesan dengan perubahan yang berlaku ini dan bagaimana mereka memberikan reaksi. Ini antara luahan yang dapat kita rakamkan. Jaranglah beli minyak botol selagi ada minyak paket kan. Jarang. Sekarang ni memang kalau minyak paket tadi memang terpaksa juga lah. Daripada RM45 sampai kalau beli minyak botol RM120. Takkan kita nak beli yang RM120 kan. Minyak paket susah sekarang kan. Jadi kita memang pakai minyak botol lah. Sebab pengeluaran minyak sekarang ni mana-mana memang susah nak dapat. Kalau dapat pun 3 paket je. Macam mana kan kita nak niaga dengan 3 paket tu kan. Jadi kalau cari kat merata-rata tempat pun buang masa lah. Lalu kita pakai 17 kilo minyak. Tapi kalau dah pakai botol ni kita terpaksa cut lah 10 macam tu, 10 kilo. 15 kilo macam tu lah kita cut lah. Ketara jugalah. Dulu dalam 8,5, sekarang dah naik dalam RM2 tu yang terasa harga mahal sikit. Keuntungan dia tu memang kurang, tapi sebabkan bila orang ramai beli, so adalah profit sikit daripada situ. Ikut flow je lah kan. Kalau terpaksa naik harga, saya akan naik lah. Mungkin tahun depan ke apa, tengoklah keadaan. Bagi saya, kerajaan tu harus betulkanlah dulu kan. Benda-benda yang penting ni kita dulukan. Kan? Sebab ini untuk rakyat, bukan untuk siapa pun benda-benda ni jadi. Apakah janji komitmen pihak KPHP sendiri kepada rakyat untuk memastikan semuanya keadaan yang stabil, bersasar dan juga dapat membantu mereka dalam meneruskan kelangsungan hidup? Silakan. Saya rasa ini adalah satu proses yang melibatkan semua pihak. Okey, saya nak sentuh tentang peranan daripada pengguna. Pengguna boleh menguruskan bantuan-bantuan yang diberi tersebut dengan bijak dan berhemah. Dan kita kadang-kadang kita kena back to basic, balik kepada asas. Apabila kita membuat perbelanjaan, kita perlu lebih berhemah. Kalau perlu senaraikan dulu barang yang kita nak beli, buat perbandingan harga. Sekarang ni kita ada apps yang kami namakan sebagai price catcher. Dekat situ kita boleh tengok dekat mana yang menjual dengan harga yang paling sesuai, paling rendah dan sebagainya. Kita boleh buat kat situ perbandingan harga. Jadi perbandingan harga ni sangat mustahak untuk kita buat, untuk kita menguruskan kewangan kita. Dan utamakan keperluan berbanding daripada kehendak. Dan sekarang ni juga kita dengan kerjasama syarikat-syarikat tertentu, pasar raya dan sebagainya, kami mempromosikan mereka ni membuat jualan murah supaya harga-harga murah ni dapat diberikan kepada rakyat. Jadi rakyat dapat membuat penjimatan di situ. Dan kami juga mengalu-alukan peniaga-peniaga, ada yang telah memberikan komitmen kepada pihak kerajaan
Pihak kementerian khususnya dalam konteks mengharmonikan ekonomi ini, mereka berjanji untuk tidak menaikkan harga barangan dalam tempoh tertentu. Jadi ini peluang-peluang yang boleh diambil oleh rakyat dan juga pengguna kita. Kepada peniaga, saya rasa ini bukan satu masa untuk mereka untuk recoup balik ataupun mendapatkan balik kerugian yang mereka alami dalam tempoh pandemik. Ini bukan masanya. Sekiranya kami dapati perkara tersebut berlaku, maka kami tidak akan agak-agak mengambil tindakan undang-undang di bawah Akta Kawalan Harga dan juga anti pencatutan. Jadi ini komitmen kami kepada rakyat dan juga masyarakat pengguna di negara kita lah. Baik. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semua pengguna peniaga. Kita bergabung dalam satu koordinasi dan rantaian yang terbaik untuk membantu semua pihak. Terima kasih kepada Tuan Azman Adam, pengarah untuk Penguatkuasa Kebadan NHCP, berkongsi tentang maklumat yang tepat sahih daripada pihak kementerian sendiri. Dan di samping itu, dalam segmen Soal Wang di Malaysia, kita juga bawa kepada anda, ini berkaitan dengan kadar tukaran mata wang asing berbanding ringgit. Antara dapat kita saksikan, bagi $1 bersama dengan 4406 ringgit, 100 rial Saudi bersama dengan 117.423, 100 rupiah Indonesia 0.0296, 100 Thai baht bersama dengan 12.4887 dan 100 won Korea bersama dengan 0.3396. Ini untuk rujukan anda. Dan juga bagi laporan harga emas, kalau melihat kepada harga emas 999 pada harga 291.88 dan 916 pada harga 267.63 untuk rujukan daripada anda sekat 1 Julai 2022. Dan itu antara gambaran dan rangkuman kami bawakan untuk anda dalam segmen Soal Wang. Semuanya tentang isu kepenggunaan, tentang ekonomi, tentang kewangan untuk kecaknaan dan literasi semua pihak untuk membantu anda tambah ilmu dan manfaat bersama. Semoga memberikan informasi yang terbaik untuk anda dalam Soal Wang. Jangan lupa untuk titipkan hashtag Soal Wang di segenap platform yang kami ada untuk membantu sebarang cadangan dan penambahbaikan. Dan kita akan berehat seketika, kembali nanti dengan segmen untuk memuar jiwa dari Jumaat yang tenang. Semoga ada inspirasi untuk anda semua selepas ini.